Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita jumpa balik bulan Mac. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat oleh Allah Ta'ala. Pihak Jabatan Agama Islam telah mengeluarkan arahan kepada surau dan masjid supaya membaca kunut nazilah ketika sembahyang subuh. Apa tanda dia? Tanda dia keadaan wabak. Sebenarnya bila sebut kunut nazilah ni, wabak tu semakin merebak di negara kita, Malaysia. Okey, itu sebabnya kita tak menjangka wabak ni boleh merebak begitu cepat sekali, sehingga kan kerajaan Arab Saudi pun menyekat visa orang nak pergi umrah. Kalau tuan-tuan tengok dalam televisyen, tempat tawaf pun dah tak ada orang sangat, kosong je. Dekat sa'i pun tak ada. Bersihkan, kapet-kapet dibersihkan. Bayangkan tuan-tuan, orang nak datang ke haji besok ada berjuta, macam mana keadaan, wallahu a'lam. Dikatakan visa itu tidak dikeluarkan sehingga April. Tunggulah. Dan dikatakan kalau siapa nak buat umrah, dikatakan wallahu a'lam bulan 9 baru dibenarkan untuk sesiapa yang buat umrah. Indonesia minta rayuan kepada Arab Saudi, bukalah visa ni, sebab ramai nak pergi buat umrah ni sebelum Ramadan, ada nak pergi Ramadan. Tapi apakan daya, virus ni menyerang satu dunia sekarang, bermula daripada China, tuan-tuan sekalian. Sebabnya Jais atau Mufti minta buat kunut nazilah supaya wabak ini dikurangkan. Tapi tak boleh kurang, tuan-tuan sekalian. Ini Allah Ta'ala punya kuasa kan. Mengebak. Tak tahu apa punca, apa salah kita, tuan-tuan sekalian. Apa salah rakyat di dunia, apa salah rakyat Malaysia, kita tak tahu. Dan pihak Thailand, tuan-tuan sekalian, juga melarang rakyat kita pergi Thailand. Kita antara negara yang nombor 6 yang dilarang, ranking nombor 6 oleh negara Thailand. Nombor 6 maknanya Malaysia tak boleh masuk ni. Maknanya kita tak boleh pergi Thailand, tak boleh. Sebab apa? Virus corona atau apa tak tahulah. Ada penyakit sekarang. Okey. Tuan-tuan doalah banyak tuan-tuan sekalian supaya virus ni wabak ni dikurangkan, insya-Allah. Dan semalam tuan-tuan sekalian ada khutbah Jumaat tau. Siapa yang tak tidur dengarlah tentang identiti yang dilaknat oleh Tuhan kan. Yang perempuan tak dengarlah sebab dia duduk rumah masak kan, ataupun dia duduk rumah dia tengok Masjid Negara punya live. Kalau tengoklah, tu kepentingan Masjid Negara buat live tu, atau Masjid Wilayah, supaya orang perempuan tengok apa isi kandungan khutbah. Yang lelaki kalau duduk rumah juga jam lah kan. Kenapa tak pergi live je? Tak boleh. Baik, tuan-tuan, dalam Facebook semalam ada orang buat satu komen lah. Tajuk tu bagus, tuan-tuan sekalian. Identiti yang dilaknat Tuhan ialah orang yang menukar jantina tu. Bagus. Saya pun baca semalam. Tapi saya baca depan orang yang tak menukar jantina. Faham tak tuan? Dalam surau tu, tuan-tuan sekalian, semuanya orang yang okey-okey je. Tapi dia kata apa salahnya khutbah tu dibaca kepada orang-orang kepada sasaran. Ini orang yang menukar jantina tu tak datang surau atau masjid mungkin. Sebab dia dah jadi perempuan, mungkin dia tak datang masjid. Maka dia tak tahu. Sebab dalam khutbah tu kata Allah laknat orang-orang yang menukar jantina daripada perempuan kepada lelaki, lelaki kepada perempuan. Apa contoh dia? Pertama sekali tukar tubuh badan, lepas tu sengaja buat suara-suara perempuan, tukar pakaian. Itu antara tanda-tanda golongan yang Allah laknat. Bila laknat, tuan sekalian, Allah datangkan bala tau. Bala ni tuan sekalian, Allah datang seluruh dunia. Bermula daripada China dan merebak satu dunia. Ni antara khutbah semalam. Siapa dengarlah, saya baca. Ni baca kat siapa ni?
Kan harap-harap yang tukar jantina tu dia tengok live lah. Kan? Dia buka pergi restoran tengok khutbah Jumaat hari ni ya. Tapi masjid negara bukan tajuk tu. Masjid wilayah bukan tajuk tu. Selangor tajuk tu. Identiti yang dilaknat oleh Allah. Ni ada. Kan? Tukar jantina buat pembedahan. Kan? Atas bawah bedah. Kan? Tukar habis. Ni Allah Ta'ala bagi ingatan, ujian kepada rakyat Malaysia. Okey? Alhamdulillah. Tuan-tuan dah bersedia ke nak kuliah subuh ni? Ke nak tidur? Jalan. Tuan-tuan, baik. Malam pula. Aduh, pening. Subuh ni tuan-tuan sekalian, saya akan bawa tajuk hadis dalam kitab ni lah. Sebenarnya kitab ni pun saya bawa dekat surah ni juga. Iaitu siapa orang yang bijak. Orang yang bijak siapa? Di Malaysia tuan-tuan sekalian, orang bijak ramai tuan-tuan sekalian ni ya. Tuan-tuan bayangkan setiap tahun ya, bila habis SPM 8,000 yang dapat straight A tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau bayangkan daripada 2000 sampai 2020 10 tahun 80,000 yang cerdik ni mana pergi sekarang? Mana dia pergi? Ada yang kata tak boleh sambung belajar sebab tak cukup duit. Ada yang kerja jual kasut. Saya baca tu. Saya baca komen-komen netizen, orang-orang yang pandai-pandai ni kan tak boleh sambung belajar, kekangan hidup. Kan bijak, 10A plus, 9A bagus. Mana pergi mereka? Mereka ni bijak. Sebenarnya tuan-tuan ikutkan, mereka ni dah boleh buat kereta terbang tuan-tuan. Sungguh bijak diorang ni, ikutkan dah ada kita dah ada angkasa lepas kita punya tuan sekalian. Kita dah ada kita punya satelit dah. Kita dah ada, mungkin dah ada motor sendiri mungkin dah ada kereta yang lebih baik mungkin, kan? Sebab Malaysia ni makin pandai budak-budak. Kan? Yang tak pandai pun tak pandai lah. Yang pandai-pandai ni tuan, bijak, semua bijak. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian, mereka bijak ni sampai mana? Tu persoalan dia. Baik. Malam lagi. Ni tanda kiamat tuan-tuan sekalian. Tanda kiamat ni. Tak ingat dah. Baik. Nabi kata an Abi Ya'la Syadadin bin Ausin. Ni Nabi kata ni, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah amani. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Riwayat Imam Tirmizi. Dia dua sebutan Tirmizi ni. Tuan-tuan jangan sebut Tirmizi. Tirmizi nama kawan kita. Okey, Tirmizi ya. Sebut riwayat Tirmizi baru betul. Tirmizi atau Turmuzi, ada dua. Riwayat Imam Tirmizi, Turmu, gitu. Bukan riwayat Imam Tirmizi. Tirmizi kawan kita. Tirmizi rakan main badminton kita. Tirmizi rakan mengumpat kita. Tirmizi rakan kita pergi mancing. Itu Tirmizi. Tapi riwayat nama Tirmizi atau Turmuzi. Itu betul. Kan? Siapa Imam Tirmizi? Imam besar lah kan, yang banyak menghafal hadis. Kita banyak baca hadis. Setahun satu hadis sahaja. Kita 10 tahun baru 10. Hafal tidak macam saya. Tak hafal, baca saja. Itu pun setahun sekali. Tuan-tuan, setahun 14 kali. Alright lah ya, alhamdulillah. Baik. Daripada Abu Ya'la Syadad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Baik, orang yang bijak, Nabi sebut. Orang yang bijak ialah, maknanya budak-budak yang keluaran STPM, SPM degree itu bijak juga, tapi bijak segi keduniaan. Baik. Orang yang bijak ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, fikir diri, hitung, kira diri, muhasabah. Dan ia suka hitung dia. Yang cerdik dia hitung dia, aku ni banyak dosa. Apakah aku nak tambah amal apa ni? Makin tahun sama je.
Makin tahun ni je mesti bertambah. Kan? Tahun ni banyak dengan kuliah subuh. Tahun depan campur tambah kuliah maghrib. Tahun depan kuliah duha, bertambah lagi. Tahun ni kita buat sembahyang qabliyatan, tahun depan buat qabliyatan, perlahan-lahan. Itu namanya kita hitung. Aku ni kurang zikir, aku ni kurang baca Quran. Ni kita dia menghitung. Itu orang bijak ni. Hitung diri dia. Aku ni kurang sedekah, duit ada tapi tak sedekah. Hitung diri. Kan? Aku tengok isteri aku ni kan, pakaian dia tu tak mencerminkan pakaian orang Islam. Aku nak mesti dia ada perubahan tahun depan. Perlahan-lahan lah. Tahun ni pakai baju kurung, tahun depan baju kurung labuh sikit. Tahun depan pakai jubah pula. Tahun depan tudung bawal campur dengan tudung bawang. Tahun depan. Kan? Tahun depan lagi tudung mawi. Tahun depan lagi labuh sikit. Dia bersikit-sikit akhirnya tudung labuh. Gitulah. Betul tak? Dia macam tu, dihitung. Baik. Dan ia suka, ni dia orang yang bijak, dan dia tu siapa? Kita lah. Dia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Ni orang bijak ni. Fikir apa amalan nak bawa. Sedangkan orang yang lemah, yang tak bijak ni, bukan tuan-tuan lah, kalau boleh bukan kita, bukan adik-adik, bukan pengurusi surau, bukan, ingat, bukan AJK surau, bukan semua. Sedangkan orang yang tak bijak ni ialah orang yang selalu hari-hari selalu mengikut hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Berangan apa? Berangan untuk dapat kebahagiaan, dapat pengampunan, tapi tak ada amal. Angan-angan nak masuk syurga, tapi tak ada amal. Angan-angan nak masuk syurga, tetapi tak ada ibadat. Ni orang-orang tak cerdik ni. Itu sebab saya tanya tadi, tuan-tuan sekalian, budak-budak cerdik ni mana pergi, tuan-tuan sekalian? Anak kita cerdik tak? Anak kita cerdik, tuan-tuan sekalian. Jangan kata tak cerdik. Hanya sekeping kertas 1A aja. Jangan sebut tak cerdik dekat budak tu. Nak banding tak cerdik segi kertas, memang jauh bezalah. Anak kita 1A je bang, anak jiran sebelah 10A straight. Aduh, jauh beza. Itu segi cerdik atas kertas, segi akademik. Cerdik lain tak sama kan? Dia apa cerdik dia? Dia pandai baca Quran, cerdik. Dia boleh zikir, cerdik. Dia boleh sedekah, cerdik. Dia boleh masuk kereta ayah dia, cerdik. Dia boleh tolong mak dia pergi kedai beli bawang, cerdik. Nampak? Dia boleh pergi surau, cerdik. Dia boleh tolong orang yang susah kat luar, cerdik. Kan? Dia boleh kawal telefon dia, cerdik. Cerdiklah ni. Kan? Ini kalau yang 10A, kalau ada macam ni lagi cerdik. Dah lah dapat 10A, tapi dia seperti mana yang saya sebut tu, bertambah-tambah cerdiklah dia. Cerdik lagi, beramal soleh lagi, ibadat lagi. Ini yang kita nak. Artinya dia cerdik segi akademik, lepas tu dia ada akhlak yang baik, beramal soleh, ibadat power. Nampak saya ada berapa orang saya tengok kan, bagus, cerdik kan, suka tolong orang, akhlak baik, santuni orang, tak sombong, walaupun ilmu tinggi tapi tawaduk. Ini package yang paling baik yang kita nak. Tapi kalau tak ada package ni, ambil package ni. Tak cerdik segi akademik, tapi ada yang saya sebut tadi, cukuplah kan. Macam budak-budak tahfiz, tuan-tuan sekalian, kan, tahfiz macam ni kan, jaga elok-elok. Jangan tunjuk kita tak cerdik sangat, kan. Buat tak tahu relax kan. Baca buku kan, jangan gaduh-gaduh kan. Ada masa depan insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat sekalian, ada 4 bencana bila kita lupa Allah, tuan-tuan sekalian ya. Ada 4 bencana bila kita lupa Allah, kan? Tuan-tuan lupa Allah tak? Lupa kadang-kadang. Orang yang ingat Allah ni orang yang bila dalam kehidupan dia sikit-sikit ingat Allah. Ini tidak ada bencana bagi dia. Tapi 4 bencana bila siapa lupa Allah, lupa habis. Kan? Nak tidur lupa Allah, nak makan lupa Allah, tuan-tuan sekalian. Nak pergi kerja lupa Allah. Apa makna lupa Allah, tuan-tuan sekalian? Nak tidur tak sebut nama Allah, bangun tidur tak bersyukur kepada Allah. Ni lupa Allah ni.
Naik kereta lupa Allah. Apa dia? Tak baca bismillah ataupun tak baca doa naik kenderaan, tu lupa Allah. Masuk surau tuan sekalian, dah sampai surau tuan sekalian, lupa Allah juga. Naik motor tu lupa Allah juga. Naik lupa Allah. Lupa dah tu. Sedangkan ingat Allah, dia naik motor teringat Allahu Akbar, teringat subhanallah, teringat astagfirullah. Itu orang yang tak lupa Allah. Rupanya kita ni dalam masa 24 jam sebenarnya kita banyak lupa Allah, kecuali bila solat baru ingat Allah. Dalam solat pun lupa Allah juga. Allahu Akbar. Kunci mana? Kunci mana? Kunci, oh kunci dekat dalam poket, raba pula poket. Oh ada kan kunci. Bayangkan kan, dalam semayang pun lupa Allah juga. Bayangkan. Bukan tuan-tuan lah. Saya sebut ni bukan tuan-tuan, jangan terasa sangat aku ke. Aku ke kan? Kan betul. Aku ke. Kan? Semua lupa Allah. Tengah masak pun lupa Allah. Kan? Isteri masak, lupa masak potong ikan, lupa, kita lupa Tuhan. Mesti lupa punya. Sedangkan orang yang lupa Allah ada 4 bencana dia. Pertama tuan sekalian, ingat ya. Tuan-tuan ingat ni. Tolong ingat dalam kepala otak kita, dalam minda kita, yang ulama sebut, siapa yang lupa Allah ni, lupa Allah 4 bencana. Pertama tuan sekalian, serabut pemikiran. Serabut. Tuan sekalian, bening. Serabut tuan sekalian, isteri serabut, isteri suami bergaduh, serabut. Tak boleh tuan sekalian. Okey. Yang kedua tuan sekalian, bila lupa Allah, sibuk yang tiada kesudahan. Sibuk tuan sekalian. Jangan sampai tuan sekalian Allah sibukkan kita sampai akhir hayat, jangan. Itu sebab tuan sekalian saya pesan kepada diri saya. Saya sekarang ni pesan diri saya sendiri umur macam ni tuan sekalian. Sebab saya dengar ceramah, baca artikel dia kata umur 40 macam saya dekat atas macam tuan-tuan ni, bukan masa lagi untuk mengejar dunia berlebih-lebihan. 40 sehingga 63 kita ambil umur tu, waktu kita untuk kita kembali kepada apa yang pernah kita tinggalkan ketika umur kita 15 sampai 39. Kembali balik tuan-tuan sekalian. Dulu Allah aku semayang lintang pukang. Ya Allah, dulu aku ni ya Allah semayang sunat tak pernah ada. Tuan-tuan, saya pesan pada tuan-tuan sekalian, hendaklah tuan-tuan ingat, mesti ada nama tercatat di padang mahsyar, nama tuan-tuan di screen board nanti. Mesti ada tercatat saya nama. Di apa tu, di bursa saham di padang mahsyar. Nama naik. Kan? Apa dia? Tuan-tuan, ni penting tau. Mesti nama naik tau. Nama tak naik kita rugilah. Sepanjang kat dunia ni, tuan-tuan buat amalan biar nama naik dekat screen board dekat padang mahsyar. Nama naik. Baik, contoh ni contoh je kan. Okey, puasa sunat Isnin Khamis, nama keluar. Oh, nama aku mana? Nama tak ada. Allah rugi. Nama yang banyak puasa sunat, Isnin Khamis, nama keluar. Nama aku tak pernah ada. Tuan-tuan, kalau boleh adalah satu tercatat nama kita dalam puasa sunat. Tak kira puasa sunat apa pun, kuat ada satu tercatat. Mana puasa sunat Khamis tak ada, puasa sunat Asyura ada satu nama kita tercatat. Alhamdulillah ada. Tengok puasa Arafah tak ada, Ramadan pun tak ada. Ramadan pun tak ada. Sudah, astagfirullahalazim, bayang tuan sekalian. Masya Allah. Mesti ada nama tersenar di bursa saham dekat mana? Dekat padang mahsyar. Kita melabur dekat dunia, kita dapat dia punya pelaburan dekat akhirat. Mesti ada tuan sekalian. Nama, tajuk, kuliah agama, keluar nama tak pernah ada. Tak ada nama. Allah rugi. Yang lain, Muhammad bin Muhammad, kuliah agama dia ada je. Kuliah ni semua keluar nama dia je. Kan, nama orang, nama ni. Nama kita tak ada tercatat dalam screen board bursa saham di akhirat. Tuan-tuan kena ada. Gunakan dunia ni sekarang. Tuan-tuan, hari ni kuliah subuh, nama terkeluar besok. Kan, kuliah subuh. Yang atas apa? Siapa yang atas? Mestilah pengurusi surau. Mana siap? Siap tak ada. Imam pun tak ada, imam balik. Contoh. Imam tak ada. Ketua muslimat pun balik tidur. Contoh.
Mesti keluar. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, bayangkan nama kita keluar dekat screen board, dekat Yusri Melaya, nama yang dapat first class nama kita Yusri Habib Bahasa keluar. Seorang keluar. Ya Allah, bangga tuan sekalian. Ya Allah, nama aku tersenarai. Orang tengok, first class degree. Kan? Third class aku juga, contoh. Third class Yusri Amri Allah sedih, third class, ya Allah. Tapi tersenarai juga, kurang-kurangnya ada tidak terkeluar daripada landasan Yusri Melaya. Ada juga terkelas. Maknanya dekat pada masa besok, tuan-tuan, mesti ada nama tersenarai di Bursa Saham. Mesti ada. Kalau boleh. Apa saja. Baca Quran, nama tak ada. Zikir, nama tak ada. Tak ada. Sedekah, nama tak ada. Ya Allah, kurang-kurang mesti ada nama, tuan-tuan. Tuan-tuan gunakan. Kadang-kadang keluar kadang-kadang skrin tu kan yang mengikut pakaian Nabi, keluar nama kan, pakai serban lah, pakai jubah lah dia, datang awal ke sore, semua nama keluar sebab kita buat dekat dunia. Kita melabur sungguh-sungguh, kan? Apa labur dia? Kita melabur dengan kaki, kita melabur dengan tangan, kaki berat. Ni labur ni. Ni melabur ni, jalan tu melabur tu. Melabur dengan mulut, melabur dengan mata, melabur dengan telinga, melaburlah tu, melabur dengan perut. Semua melabur. Dapat bila? Dapat dia punya saham yang besar di padang mahsyar. Sama apa? Serabut. Yang kedua, sibuk dengan tiada kesudahan. Yang ketiga, duit tak pernah cukup, tuan-tuan sekalian. Nombor 3 ni. Tak pernah cukup. Dapat gaji memang habis. Dapat gaji tak pernah cukup. Kan? Tuan-tuan, ingat, tanda-tanda rezeki kita ini akan Allah limpahkan apabila dalam rumah tangga. Saya baca satu kalam-kalam ulama. Tanda-tanda rezeki kita ni berkat apabila anak minta duit. Ingat, tu berkat tu. Sebenarnya ayah, boleh tak nak beli aiskrim? Tak bagi, habis. Bagi. Sebab Allah datangkan budak ni supaya kita bagi kat dia untuk berkat dengan rezeki rumah tangga. Nampak? Lagi berkat lagi. Bila isteri minta, bang boleh tak? Apa dia dah risau dah ni? Boleh tak? Alamak, apa dia nak minta? Boleh tak air Ahad ni? Alamak, risau. Duit tinggal 100 ni. Boleh tak abang bawa saya pergi Alam Anda? Kenapa? Nak pusing je. Nak pusing je bang, cukup belah. Bawa tuan-tuan sekalian, rezeki bertambah. Kalau tak nak bawa Alam Anda, bawalah tempat parking Tesco Semenyih, jadilah. Sungguh cukup. Bang, bosan dah bang, nak pergi mana? Jom kita keluar bang. Keluar pergi Semenyih pun pusing-pusing pun tak apa. Isteri kita begitu kan. Bawa lah kereta, dia macam tu. Dia suka gitu, bawa. Tuan bawa dia, rezeki bertambah. Malah lah. Asyik malah je. Bang boleh tak bawa saya pergi Tesco, nak tengok barang je. Tapi tak ada tengok. Suka tengok. Dah balik. Suka dia. Minggu depan dia gaji. Bang boleh tak bawa balik tempat tu? Kenapa? Barang tu dah ada lagi, masih belum orang beli. Pergi bawa. Tuan-tuan, rupanya rezeki bertambah. Tuan-tuan, bila anak petik je, ayah minta, rezeki bertambah. Sebab anak tu rezeki sebenarnya. Tapi adakah dia minta hari-hari? Tidak. Dia minta ikut time. Allah gerakkan. Kau minta ke ayah kau hari Khamis. Contoh kan, hari Khamis. Ayah, dekat sekolah ada pesta buku lah ayah. Pesta buku. Mana kan? Beli buku je, berapa ringgit? RM13. Tuan-tuan, ada duit sikit, bagilah. Sebab itu dia, sebab apa? Bila bagi kat anak, rezeki dia bertambah tu 3-2 kali ganda pada keluarga. Maksudnya, apatah lagi bila mak ayah minta, Along boleh tak minta 2,000? Kenapa ayah nak pergi ni, nak pergi Vietnam, duit tak ada, boleh tak minta? Tak pinjam, minta terus. Kalau ayah pinjam pun kita sanggup tak nak minta balik? Tak sanggup. Biasa mak ayah ni dia akan kata, boleh tak pinjam duit kau sekejap? Kenapa? Mak ni mak nak buat telinga mak ni dah bocor. Oh, berapa kos mak? 2,000. Boleh tak pinjam duit kau sekejap? Mak, duit tak cukup ni. Kita bagi, adakah kita nak minta balik? Tak sampai hati minta. Mak, bayar balik? Tak ada. Kita kata apa? Tak apalah mak, ambil lah. Tapi orang tu sebab apa? Pinjam. Dia tak minta. Boleh tak pinjam duit kau? Tapi tak tahu dalam hati, tak tahulah, tapi dia pinjam. Kita
Takkanlah kita nak bagi mak pinjam, tuan-tuan sekalian. Kan kita bagi terus kan pada mak kita. Rupanya bila kita bagi pada mak, lagi diberkati oleh Allah keluarga kita. Kan? Mak saya pesan dekat saya, kau ni mak tak nak apa duit kau, tapi kalau kau bagi mak ambil, mak akan doakan kau walaupun RM10. Mak tak nak duit kau dia kan. Kau nak hidup pun susah. Mak tahu zaman ni hidup susah. Dia cakap saya, hidup zaman ni susah. Mak tahu zaman mak pun susah juga, tapi zaman mak susah, nasi lemak seposin aja kan. Nasi lemak seposin, lepas tu air, minum air pipe saja kan. Air pipe kat kantin sekolah tu togok kan, bersih kan, tak ada coronavirus, tak ada. Sekarang tak boleh kan. Minum air apa pun, minum air teh pun tak boleh sekarang kat kedai sekarang, nampak? Minum air teh pun tak boleh. Saya baca punca-punca kena coronavirus antaranya minum teh dekat kedai. Mak ai, lepas ni jangan minum teh. Minum teh. Kat surau pun tak boleh. Tak boleh. Yang buat teh tu bimbang. Yang buat teh tu takut dia beli barang tu dekat kedai tu, bawa coronavirus, dia buat teh, situ ada coronavirus. Tak payah. Ni selamat. Ini selamat. Akhirnya pujilah ini. Kayak itu saya kata apa? Kuliah subuh, teh tarik. Tak agak jumpa teh tarik. Tak agak jumpa. Setiausaha teknok lah. Kuliah subuh, teh tarik. Kuliah maghrib, teh ais. Ini kuliah duha kan, dia kata itu. Tonton tak. Ya Allah Tuhanku, masih ni. Tak apa, akan datang. Buktikan atas ni teh tarik tu. Waktu kita lagi kalau Nescafe yang dalam iklan tu. Dalam iklan kan, Nescafe aroma. Kalau duduk sini tuan sekalian, kita seronok nak cakap ke orang bila ada. Tuan-tuan, buktikan bulan 4 ada Nescafe aroma tu. Cakap je pandai. Tak ada apa. Saya gurau je, tak ada apalah. Jangan sentap sangat. Gurau je. Baik, duit tak pernah cukup sebab kita lupa Allah. Tuan-tuan ingat Allah, duit cukup. Yang keempat, cita-cita tak pernah kesampaian. Kita bercita-cita nak dapat benda tu, tak kesampaian. Sebab kita lupa Allah Subhanahu wa taala, tuan sekalian. Baik. Muslimin-muslimat sekalian, itu sebab yang nak bagi tahu, hitunglah diri. Itu sebab tuan sekalian, bila hitung diri, tolong hitung penyebab Allah Ta'ala hitung kita. Macam apakah benda-benda yang boleh Allah turunkan rahmat pada aku. Tuan sekalian ya, ada 6 tuan sekalian. Ada 6 perkara. Okey, ada 6 perkara penyebab Allah turunkan rahmat kepada kita. 6 perkara. Maknanya 6 ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buatlah tuan-tuan sekalian, artinya apa? Allah turunkan rahmat. Turunkan kasih sayang kepada kita. Rahmat ni apa? Kasih sayang. Pertama tuan-tuan sekalian, ihsan. Ihsan tuan-tuan sekalian, apa dia? Ihsan ni kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, tapi kita tak nampak Allah. Allah nampak kita. Itu ihsan. Tuan-tuan, cuba tanya budak SPM yang baru keluar ni, ihsan tu apa? Mesti ada yang tak boleh jawab. Dalam Facebook ada orang kata tangan tanya kepada budak-budak ni. Ya Allah, la ilaha illallah, daripada langit sampai nak tunggu sebulan lagi. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Ini macam baca kat restoran, kena minta dapat ni. Dahlah rakaman dah ni, malu kita. Aduh, kena rasa sikit tuan-tuan sekalian. Ambil berkat yang hantar ni. Mudah-mudahan tak ada virus lah. Ni bagus. Dia elok teh Cameron Highland tau. Allah. Gila macam ramah ni, minta teruk kena kan. Bila balik daripada Cameron Highland tu kan, teh Cameron Highland, oi sedap tu. Ini teh besok kan. Minta lagi. Tahulah.
Baik tuan-tuan sekalian, dalam Facebook tuan-tuan sekalian orang tanya kepada budak-budak SPM ni, apa tu ihsan? Mana nak jawab tuan-tuan sekalian? Diorang ni belajar apa? Belajar fizik, kimia, biologi, mana tahu ihsan tuan-tuan sekalian? Belajar agama pun, belajar sejarah Konstantinopel, mana nak jawab ihsan? Kalau jawab kan sains, matematik, apa ihsannya? Ihsan ni lah kena tahu semua orang, iaitu kita beribadah seolah-olah kita nampak Allah tapi tak nampak, tapi Allah nampak kita. Barulah kita ada rasa, oh Allah bersama kita. Yang kedua tuan-tuan sekalian, sayang pada semua makhluk Tuhan. Sayang semua pada makhluk Tuhan, sayang. Kita dekat tempat kerja ada orang yang paling bawah dia punya grade jawatan tuan sekalian. Tempat saya grade jawatan paling bawah bukannya kerani tu. Siapa dia tuan sekalian? Cleaner. Tuan sekalian, rendah. Dua orang, seorang India, seorang lagi Melayu. India tu, ustaz tahu tak saya umur berapa? India kakak 56 tahun. Saya rasa ada 40. Hish, saya 57 tahun tahu ustaz tahu. Laki sudah mati. Anak ada 4, semua anak saya semua pandai-pandai. Tak tahu kenapa dia pandai, kan? Tak tahu kenapa dia pandai, kan? Saya gaji tak cukup ustaz, ada 800, tapi cukup saya biaya itu anak, kan? Tu ustaz, kita kena buat baik dengan orang, jaga anak baik-baik. Cleaner tu kan, akak tu kan, saya selalu jumpa motivasi dengan dia, sebab dia ada anak 4, semua 2 dah kahwin, 2 anak perempuan kahwin dengan lelaki yang semua gaji besar, kan? Anak tak tahu pandai sangat, tapi dapat rezeki, dapat 2 kahwin besar. Ini pun sama, semua pandai-pandai, doktor tak apa, tapi mak dia cleaner. Yang main-main tu cleaner tapi anak power. Tengok muka macam 40, muda, tapi saya 56 tahun ustaz. Apa kata saya 40? Yelah kan macam 40 lah. Dia tak percaya saya kata 40. Muka muda, tapi dia kata 56. Ini anak-anak besar-besar. Saya tak boleh duduk rumah ustaz, sakit-sakit badan. Saya pun buat cleaner. Anak semua marah saya. Amal duduk rumah lah, kita bagi duit lah mak, kata anak dia. Tak maulah, saya sakit badan. 800. Tak apa. Dia kata apa? Ini semua berkat. Berkat tak pak? India pun juga berkat. Walaupun 800, hidup senang. Mati, suami sudah mati. Ustaz jaga. Kita jaga anak baik, jangan sombong dengan orang. Jumpa cleaner, bagi RM10. Terkejut. Ni apa ustaz? Ni RM10 lah. Kenapa bagi saya? Saya mau bagilah. Terima kasih ustaz. Suka sungguh. Faham tak? Ni suka kita bagi dia RM10 je. Kalau bagi RM1,000, pensan. Dia boleh macam cerita apa tu Piramli kan, wanginya apa tu kan, cium salam perempuan tu wanginya kan. Dia pun ya Allah kejut. Dia terkejut. Kenapa cikgu bagi saya RM10 ah? Kejut. Tak pernah cikgu bagi. Saja bagi sebab kita santuni orang. RM10. Bagi jaga. Bang, RM10. Bahal, ambillah. Ya Allah, Ustaz. Ya Allah. Ya Allah, Tuhan guru RM10. Ya Allah, amin ya Allah. Kalau boleh nak dijilatnya duit tu tahu. Punya suka. Maknanya sayang pada makhluk. Apatah lagi kucing, kita sayang kucing kan? Bukan tipu kucing kan? Kan? Datang. Tak ada. Habislah. Kau tipu kucing angkat tangan doa kau main-main. Hancurkanlah dia. Kucing kata, hancurkanlah dia sebab dia tipu aku. Bayangkanlah. Sebab apa? Datang. Kucing dengar tu dia tak boleh, dia memang alert, tak boleh. Itu adalah makanan. Kalau kucing datang, itu tak betul. Apa dia? Ayam. Babi, tak tahu. Saya belum belajar lagi macam mana panggil babi. Tapi ayam, kucing saya belajar. Kucing datang, sungguh datang. Mesti dia akan apa? Pusing dekat kaki kan, pusing kan. Dia mesti sini kan. Kan? Tak ada. Belah. Katakan. Ataupun dia datang, kita balik. Dia berkejar pun, tak ada gak? Tipu juga. Kita baling, saja baling. Kucing tak boleh tangan kita gerak. Kalau gerak dia mesti kan. Dia pun dikejar.
Tak ada. Angkat tangan, hancurkanlah orang ni yang main-main tau. Kita bayangkan kita tipu kucing, apatah lagi tipu manusia yang main-main. Dah belum ni? Okey. Yang ketiga tuan sekalian, Allah Ta'ala suka pada orang yang berhijrah pada Allah, kembali pada Allah, berhijrah balik daripada dia tak baik jadi baik. Hijrahlah. Tahun 2020 tuan-tuan sekalian, berhijrahlah jadi baik, jadi orang yang sabar, jadi orang yang suka pergi surau cepat, jadi suka buat khidmat surau. Berhijrahlah. Yang keempat tuan sekalian, faktor Allah Ta'ala turunkan rahmat. Nombor 4 dialah banyakkan berdoa. Doa pada Allah. Tuan-tuan, doa pada Allah tuan sekalian, jangan kira Allah makbul tak makbul, doa je. Jangan kata tak makbul pun, doa je. Mudah-mudahan tuan imam baca doa tadi kan. Mudah-mudahan Allah imam baca doa tadi, dalam subuh tadi mudah adalah seorang yang Allah makbulkan doa. Amin. Amin daripada akak-akak tadi, daripada tuan-tuan sekalian. Amin ya Allah. Tadi ustaz tadi baca apa, doa wabak kan. Tuan-tuan minta makbul tuan-tuan sekalian. Makbul lah. Saya pergi jadi hakim tilawah Quran dekat Ampang kan, sekolah Pandan Jaya tau. Diumumkan ada seorang budak kena coronavirus, semua kena pakai dia tuan sekalian. Diumumkan hari tu juga ada budak tu kena coronavirus kan, diumumkan semua pakai semua habis. Takut seorang ni budak sekolah rendah Pandan Jaya, SK Pandan Jaya tuan-tuan sekalian, dihantar ke hospital. Di semua cikgu-cikgu, ustaz-ustaz semua pakai, semua tak berani, takut tuan sekalian. Sebab ada seorang, sebab dia boleh merebak tuan sekalian, dia attack, sebab yang sebut dulu, dia attack dada. Nafas sesak kalau nafas automatik tuan-tuan kena pergi ambil nap ke ataupun jumpa doktor. Kalau tiba-tiba dan demam, tu bahaya tu. Demam, sesak nafas, tiba-tiba bahaya. Takut. Penyakit ni, penyakit yang Allah bagi ni luar biasa. Dia seorang pak, boleh mati tu. Masya Allah. Doa pada Allah Ta'ala kan, doa pada, jadi kita doa pada anak-anak, doa untuk anak kita lah kan. Dekat rumah saya sekarang ni ada mak mertua saya datang malam tadi. Dia datang, dia duduk rumah saya sekarang ni. Saya pun turun tengok siapa tu, mak tengah semayang tahajud. Orang tua kan, doa. Lepas tu saya dengar lah, saya pun bangun tengok dia kerja tak semayang pun. Tengok apa dia buat. Lepas tu dia buka handset dia. Ingatkan dia tengok Facebook tak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini surah apa ni? Ar-Rahman. Baca surah kat sini. Orang tua pakai telefonnya. Dan baca kullu man 'alaiha fan. Ni baca tu mak baca. Pakai tu ya tuan-tuan. Umur dah 69 70 lah. Mayang. Maksud dia kat rumah dia semayang, kat rumah kita pun dia semayang. Pergi dia doa. Kan? Teringat tuan-tuan sekalian, bila dia doa teringat anak-anak dia. Anak dia 8 semua berjaya. Semua berjaya, semua gaji besar, semua bagus. Sebab bangun malam hari-hari. Tak pukul 2 sampai pukul 5 tak tidur. Doa, sembahyang, doa. Itulah ibu. Sebab anak-anak semua berjaya. Semua. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab doa ibu ni mustajab. Kan? Ibu ni kalau doa bagus lah. Ibu yang tak doa ni rugilah. Kan? Dia tak bangun rugi tau. Dia tidur je kan. Ayah tidur dan tak dia lah kan. Ibu bangun. Ayah tak bangun, dia terkangkang je kan. Mana dia bangun? Saya kuliah dekat satu tempat kan. Isteri belakang, ni suami dia kat depan. Pakcik untunglah. Pakcik umur dah 70 boleh bangun malam. Apa yang berlaku? Isteri sound terus. Tak ada ustaz, susah nak kejut. Terus contoh. Kejut suami dia. Payah nak kejut ustaz, saya je bangun. Saya kejut dia apa kata mati ustaz. Tak bangun. Isteri terus sound suami tu. Payah ustaz sampai pukul 6 kejut pun susah. Nak suruh bangun tahajud. Payah. Ya Allah, saya cuma bagi pujian kat dia je bangun. Ibu isteri kata, bukan ustaz, saya kejut bukan main susah. Semua terkejut. So, saya pun terberhenti ceramah. Sebab apa? Makcik tu sound suami dia. Suami dia relax je. Nyanda. Lantak kau lah. Saya kata, sebab dia mestilah boleh bangun malam. Sebab dia dah 70, tak buat apa lagi. Rupanya tidak.
Lelaki ni bukan senang bangun malam, bukan senang. Isteri senang. Lelaki bukan senang, semua tidur, tengangur. Susah. Rupanya bukan senang walaupun 70, bukan senang bangun malam. Baik. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, baca Quran, ikut Quran, faham Quran, selesai. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, penyebab kita muhasabah diri. Kenapa Allah turunkan rahmat pada kita? Yang terakhir, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap masa, setiap detik. Maka Allah turunkan rahmat kepada kita. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan sekalian. Betul, nak panjang sikit, Allahumma anta rabbi, itu panjang. Selalu minta ampun. Minta ampun ni atas motor pun boleh. Atas motor boleh. Astagfirullahalazim. Boleh atas motor. Astagfirullahalazim. Tengah masak. Astagfirullahalazim. Itu minta ampun lah tu. Tengah mandi. Nah, tilah kan tandas. Tengah kita tengok TV kan. Astagfirullahalazim kan. Tengok TV kan. Tengok TV, tengok cerita-cerita, kalau ada benda-benda mengarut, astagfirullahalazim, betul? Tengok balik. Astagfirullahalazim. Patut gitu. Allah. Dulu ustaz saya ajar tau, kalau tengok berita kan, bila time perempuan baca, tengok dinding. Dan dulu kan berita kan perempuan kan tak tudung kan. Dululah, zaman-zaman dulu kan, perempuan tak tudung kan. Ustaz saya ajar, kalau tengok perempuan baca berita, bila lelaki baca berita, baru kau tengok. Bila perempuan saja, alih muka ke dinding, dengar je. Sebab tengok perempuan tak pakai tudung berdosa. Susah tuan sekalian. Perempuan aja, laki tengok, perempuan, ui payah tu. Ustaz saja gitu supaya kita tidak terpalit dengan dosa. Sekarang pembaca berita ramai yang dah pakai tudung. Selesai masalah. Wallahu alam. Kita tutup setakat tu saja. Kita jumpa bulan depan dengan air teh tarik. Alhamdulillah. Saya mohon kemaafan sekiranya apa yang sampaikan itu tidak menepati cita rasa tuan-tuan. Mudah-mudahan saya jadi orang baik, tuan-tuan jadi orang baik, keluarga kita baik, anak kita baik, negara kita baik, negeri baik, daerah ni baik, kampung taman ni fasa 4 pun baik, diberkati oleh Allah Ta'ala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.